billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba. Alhamdulillah, kembali bersama saya Dai Aiman dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Apa khabar para penonton sekalian? Harapnya semua dalam keadaan baik-baik belaka dan berada di dalam rahmat payungan Allah Subhanahu wa taala. Baik para penonton sekalian, kita dalam bab tafsir dan taranum. Pada hari ini kita nak teruskan tadabbur ayat suci Al-Quran dalam surah Sad ayat yang ke-34 sehingga ayat yang ke-36. Para penonton, anda semua dah bersedia dengan tafsir anda. Jadi bagi mengupas ayat-ayat kita pada hari ini, kita bawakan kepada anda Tuan Guru kita Al-Fadil Ustaz Prof Madya Datuk Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah. Apa khabar Ustaz? Khabar baik. Alhamdulillah. Ustaz nampak berpakaian seperti macam Perdana Menteri Ustaz. Oi. Macam tu. Baik Ustaz, sihat ya? Sihat Alhamdulillah Iman. Alhamdulillah Ustaz. Semalam kita dah cerita beberapa perkara berkaitan dengan kuda Ustaz. Betul. Ciri-ciri kuda, bagaimana cantiknya dijadikan kuda, dan bagaimana disebabkan sesuatu minat kita itu kita menjadi lalai dan meninggalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada hari ini, semalam Ustaz bagi tahu bahawa kita nak cerita pasal jin Ustaz. Semalam kita ada cerita mengenai jin sebab asal-asal tu nampak macam ada kaitan dengan jin. Jin yang ambil tempat Nabi Allah Sulaiman, duduk tempat Nabi Allah Sulaiman dan mengganggu, memberi ujian kepada Nabi Allah Sulaiman. Tapi rupanya tak, Aiman. Rupanya tak. Tak, sampai merah mata semalam saya baca tafsir nak faham satu je kalimah jasadan. Okey, para penonton pun mesti nak tahu apa maksud sebenar jasadan dan cerita bagaimana Nabi Allah Sulaiman iaitu bersama dengan jin. Baik, kepada para penonton mesti ada soalan yang nak diajukan, boleh call kita di talian 1800 88 1677 atau terus ke Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa tekan butang like, tekan butang share agar lebih ramai yang mendapat manfaat daripada perbincangan kita pada hari ini. Tapi macam biasa Ustaz, sebelum kita mula kita nak dengar dulu bacaan hari dulu, ini kita punya taranum apa Ustaz? Hari ini kita nak baca lagu Hijaz. Semalam kita baca lagu Syika. Okey, baik para penonton, jom kita dengarkan bacaan ayat suci Al-Quran daripada Ustaz Rabi. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursiyyihi jasada وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا فسخرنا له الريح تجري بأمره فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب
Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Kita lihat sama-sama terjemahan bagi ayat 34, 35 dan 36 dari Aiman. Baik, Ustaz. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 34 yang bermaksud, dan demi sesungguhnya kami telah menguji Nabi Sulaiman alaihi salam dengan satu kejadian, dan kami letakkan di atas tahta kebesarannya satu jasad yang tidak cukup sifatnya. Kemudian ia kembali merayu kepada kami. Terjemahan bagi ayat 35, katanya, wahai Tuhanku, ampunkanlah kesilapanku dan kurniakanlah kepadaku sebuah kerajaan, iaitu yang tidak ada taranya dan yang tidak akan ada pada sesiapa pun kemudian daripadaku. Sesungguhnya Engkaulah yang sentiasa melimpahkan kurnianya. Terjemahan bagi ayat 36, maka kami kabulkan permohonannya, lalu kami mudahkan baginya menggunakan angin yang bertiup perlahan-lahan menurut kemahuannya, ke arah mana saja yang hendak ditujunya. 3 ayat terjemahan. Ibu ayah yang saya kasih sekalian, didoakan semua berada dalam kesehatan, keafiatan dan dalam keberkatan Allah Subhanahu wa taala. 3 ayat yang saya bacakan dan saya bacakan terjemahannya. Secara umumnya kita dapat lihat, pertama sekali, ujian ke atas Nabi Allah Sulaiman alaihi salam belum habis lagi. Betul, Ustaz. Start dengan kuda, sekarang dengan satu ujian lain pula. Yang keduanya, Allah Subhanahu wa taala nak memberitahu kepada kita bahawa keampunan Allah Subhanahu wa taala terbuka luas. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala bila sayang pada seseorang, bila Allah Subhanahu wa taala merestui seseorang, semua urusan dia jadi mudah. Semua urusan jadi mudah. Allah akan mudahkan urusan sebab ada kasih sayang Allah. So 3 perkara, Aiman. Awal-awal kita letakkan kita punya foundation, dia panggil, letakkan batu-batu asas sebelum kita bincang lebih lanjut. Dalam ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursiyihi jasadan thumma anab." Allah Subhanahu wa taala beritahu bahawa Allah uji Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Cuba kita pinjam mata kita ni, kita tengok betul-betul kalimah fatanna. Kalimah fatanna. Kami uji. Maka kami uji. Fa itu, Aiman, dia datang litartib, boleh terqib. Tertib maksudnya tertib. Satu demi satu. Satu demi satu. Kenapa Nabi-Nabi ini diuji satu demi satu? Linuthabbita fihi fuadahu. Allah Subhanahu wa taala memperkukuhkan lagi hati mereka, nak perkukuhkan lagi jiwa mereka. Sebab Nabi Allah Sulaiman alaihi salam adalah nabi yang mewarisi tahta kerajaan yang besar daripada Nabi Allah Daud alaihi salam. Dia menjadi seorang raja di usia yang muda, remaja lagi, muda lagi masa jadi raja. Jadi mesti perlu ada ujian dilakukan yang perlu dilalui. Bila saya perhatikan dalam Al-Quran kalimah fitnah, fatanna, taftinun, yuftanun, dia membawa konotasi dan maksud yang berbeza. Sangat berbeza. Dia tak beri satu makna. Sebab kedudukan setiap kalimah yang sama duduk di tempat yang lain, ayat yang lain, dia memberi maksud yang lain. Contoh, Allah Subhanahu wa taala beritahu kita dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia menghitung selepas mereka mengatakan mereka beriman sedang mereka tidak diuji? Wa hum la yuftanun. Iman, bila seseorang itu nak sampai kepada kamalul iman, kesempurnaan iman, mesti diuji. Mesti diuji. Seperti mana emas yang diambil daripada perut bumi, datang dengan pelbagai keladak, datang dengan pelbagai tanah dan macam-macam. So, dia perlu dibakar. Bila dibakar, akan naiklah semua keladak-keladak itu, akan kekallah yang tulen. Itulah umpama litamhis. Tamhis maksudnya untuk melalui proses filtering system.
Dia masuk dalam dunia filtering. Allah nak filter betul-betul. Sebab itu dalam surah Al-Mulk ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ibtila bermakna imtihan, bermakna tamhis. Ibtila itu membawa maksud kita diuji, kita disaring. Sebab nak cari orang yang betul-betul hebat. Sebab itu kalau Aiman tengok pada hadis Nabi SAW, bila Jibril datang jumpa Nabi Muhammad SAW, dalam hadis Jibril yang panjang tu kan, Jibril tanya 3 soalan. Pertama sekali Jibril tanya, apa itu Islam wahai Muhammad? Keduanya Jibril tanya, apa itu iman? Apa itu ihsan? Itulah kerangka design yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Dan itulah penjelasan yang tepat daripada Nabi Muhammad. Bila Jibril tanya, apa itu Islam wahai Muhammad? Rukun Islam 5. Apa itu iman Muhammad? Rukun iman yang 6. Apa itu ihsan wahai Muhammad? Kamu mesti merasakan God conscious, merasakan adanya Tuhan. Di mana saja you pergi, you mesti rasa ada Tuhan. Tak mesti dalam solat, tak mesti di Mekah, tak mesti di Madinah saja you rasa ada Tuhan. Tapi sentiasa you rasa ada Tuhan. Sentiasa. You ada good feeling, you ada God conscious. Nampak kan? So daripada situ kita lihat, kalau kita lihat kan, kita buat dalam bentuk piramid. Kita letakkan Islam, iman dan ihsan. Grup mana yang paling besar, Iman? Iman? Islam. Islam dulu. Dia start dengan Islam. Oh. Kalau kita buat piramid macam ni, so bawah tu kita bagi pertama, Islam. Yang kedua, iman. Yang atas sekali, ihsan. So mana lebih besar? Islam. Islam besar. Iman semakin mengecil. Okey. Ihsan semakin menguncup. Tapi dekat paling atas sekali. Betul tak? Betul, Ustaz. So, untuk lalui proses Islam, iman dan ihsan, diperlukan proses ujian. Oh. Tamhis. Dia mesti melalui proses filtering system. Kalau saya tidak diuji, saya tidak tahu di mana iman saya. Maknanya nak cerita orang Islam ramai, Ustaz? Ramai. Islam ramai. Cuma Aiman lihat, Nabi-Nabi ni adalah dipilih, pilihan Allah. Betul. Allah sayang mereka. Allah kasih mereka. Nabi Ibrahim Allah Ta'ala sebut Khalilullah. Perhatikan, Khalilullah. Nabi Ibrahim itu adalah Khalilullah. Khalil bermakna imtila'ul qalb bil mahabbah. Asal perkataan khullah. Apa makna Khalil? Orang yang paling dicintai oleh Allah. Kalau saya katakan, anta Khalili. Masya Allah. Kalau saya kata, Aiman al-Khalili. Maksud saya nak gambarkan hati perut saya penuh rasa sayang. Kalau dah sayang, kenapa diuji? Betul. Kenapa dibiarkan sampai dicampak dalam api? Kenapa disuruh sembelih anak dia? Saya sayang kan? Kalau sayang, saya mesti protect. Tapi dalam dunia, menjadikan seseorang itu dekat dengan Tuhan, Tuhan uji. Betul. Di mana you sebenarnya? Dan itu menjadi satu indikator untuk kita pula, untuk ikut jalan yang betul dalam memperkasa iman. Sebab itu, bila kata fitnah dalam ayat ini, fatanna, Allah nak uji. Allah nak beri cobaan demi cobaan. Nabi Muhammad kekasih Allah. Allah biarkan Nabi Muhammad kena balik dengan batu. Boleh saja malaikat datang halang dengan sayap dia, batu tak kena kat Nabi. Luka kepala Nabi, darah mengalir. Gigi Nabi patah dalam peperangan Badar, dalam peperangan Uhud. Dan banyak lagi insiden-insiden berlaku. Nabi kenapa perlu pergi menyuruh dalam Gua Thur? Bagi je lah burak yang Nabi naik pergi Isra Mi'raj untuk pergi ke Madinah. Tak. Muhammad, this is test for you. Sebab syurga itu bukan mudah. Dan kasih sayang Allah itu bukan mudah. So semua itu kita kena tak boleh give up. Sebab itu kita lihat Nabi Sulaiman alaihi salam, Allah test dengan ujian. Bukan senang kau nak mewarisi satu tahta daripada ayah. Kemudian you rasa senang, you boleh kuasai. Tak. You kena uji dulu. Baik, ayah kamu sudah diuji. Sekarang proses untuk uji. Aiman, ada satu kalimah dalam ayat ini, iaitu jasadan yang telah memeningkan saya, Man. Tapi insyaAllah saya share nanti. Ternanti-nanti, Ustaz. Ya. Apakah itu jasadan, dan mungkin jasadan itulah menjadi satu ujian yang berat buat Nabi Sulaiman alaihissalam. Baik, para penonton nak tahu apa jawapannya? Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Cantik Ustaz opening. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Setiap Nabi
diuji untuk melihat siapakah yang benar-benar teguh keimanannya. Tapi yang uniknya, Nabi Sulaiman alaihissalam ini diuji diletakkan jasad di atas tahtanya. Apa maksudnya Ustaz? Boleh kita teruskan? Sebelum itu Aiman, semua orang yang hebat dalam dunia hari ini yang telah mencipta sejarah hebat, mereka diuji di awal-awal. Kalau you tak nak menjadi seorang yang ternama atau terhebat, menjadi seorang pemimpin terkemuka, you jangan harap benda tu datang senang-senang. Mesti diuji. Ujian itu adalah proses untuk mematangkan seseorang, untuk melihat kekuatan seseorang. Siapa yang give up, siapa yang pergi terus lagi. Nelson Mandela berapa lama dalam penjara? Betul kan? Betul. Tapi nama dia harum sampai hari ini. Mahatma Gandhi contoh. Kita mestilah Nabi SAW insan yang hebat. Tapi Mahatma Gandhi dan juga pemimpin-pemimpin yang ada nama besar dalam dunia ini, mereka melalui proses-proses mereka diuji. Di ujian ini, kalau dilihat penghujungnya adalah sangat yang manis. Tuhan mematangkan kita. Benda yang orang lain tak lalu, kita lalui. So next time kita lebih bersedia untuk menghadapi benda yang lebih besar lagi. Melainkan orang yang tak pernah diuji, tiba-tiba hujung usia diuji. Mula jadi tak tentu arah. Betul kan? Ya, kita kembali balik dalam ayat 34, jasadan. Ya Allah, perkataan jasadan ini telah memenatkan saya. Kenapa Ustaz? I'm really tired on jasadan. Sebab nak faham kalimah jasadan ini ada 100 lebih riwayat yang cerita mengenai jasad. Jasad siapa sebenarnya ni? Oh. Jasadan ini apa yang membawa maksud jasadan? Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ. Alqaina, laqiya, alqaina maksudnya kami campakkan. Kami campak, kami letak, tak, dia lebih pada campak. Alqaina, ilqi. Macam Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa AS, alqi asa. Apa dia? Ada tongkat. Nabi Musa tongkat. Alqi asa, maksud campakkan tongkat tu. Pantas, campak. Betulkah jadi ular. Jadi alqaina membawa maksud kami campakkan atas kursi sehingga sana Nabi Sulaiman satu jasad. Jasadan. Saya baca jasadan ini ada pelbagai maksud. Jasadan, ada yang kata jasadan ini asal daripada anak yang lahir tak sempurna sifat. Oh. Contoh, ada beberapa riwayat. Kebanyakan riwayat-riwayat ini ada sebahagian besarnya cedokan daripada riwayat Bani Israel yang kita namakan sebagai riwayat Israiliyat. Yang mana riwayat-riwayat ini sedikit sebanyak mengganggu saya. Bila saya nak faham, saya nak bawa riwayat itu, dia akan menjadikan sesuatu yang tidak layak bagi Nabi Sulaiman. Contoh, Nabi Sulaiman ini seorang lelaki yang ada ramai isteri. Ada yang 1000, ada yang kata ada 1000 orang isteri. Ada riwayat sebut ada 900 orang isteri. Ada yang kata 70 orang isteri. Ada riwayat sebut 60. Dari sudut bilangan pun perawi-perawi tak sepakat. Itu satu isu. Keduanya, kalaulah seorang Nabi itu ada 70 orang isteri. Contoh, dia sebut pada satu malam aku akan round mengadakan hubungan dengan isteri-isteri aku ni pada satu malam. Dan isteri-isteri itu akan mengandung dan akan melahirkan putera, akan melahirkan anak, dan anak itu akan berjihad pada jalan Allah. Satu malam ni ada berapa jam? 8 jam. Betul, Ustaz. Bagi 60, bagi 70. Satu isteri boleh pergi berapa minit. So people akan pergi ke tahap itu untuk melihat kewajaran perkara itu berlaku. Itu satu. Keduanya, Nabi Sulaiman ini, jadi bila Nabi Sulaiman tawaf pada semua isteri, daripada 70 orang isteri atau 90 orang isteri ini, seorang saja yang mengandung. Sebab apa? Sebab masa dia nak pergi menggauli isteri, datang malaikat beritahu pada Nabi Sulaiman, Sulaiman, janganlah engkau kata kau pasti akan dapat zuriat. Katakan insya-Allah. Insya-Allah. Qul insya-Allah ya Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman tak sebut insya-Allah. Kan itu juga sedikit sebanyak telah mengganggu saya. Macam mana seorang Nabi, kalau Aiman nak buat satu benda, saya kata, Man, sebut insya-Allah. Insya-Allah. Aiman kan sebut insya-Allah. Ini pula malaikat yang beritahu pada Nabi. Takkan Nabi itu tak terima nasihat malaikat Tak tu? mungkin. Tak mungkin. Takkan Nabi kata, tak kisahlah. Kan? Tak payahlah sebut insya-Allah. Kita kata, sebutlah insya-Allah. Insya-Allah Ustaz, insya-Allah. Kan?
Jadi ditinggal yang tu pun tak ada. Nabi Sulaiman tidak sebut insya-Allah. Jadi itu juga mencacat, itu juga mengganggu saya dan juga mengganggu untuk kita nak terima maksum, kemaksuman para nabi, para rasul. Ini pula nabi yang besar. Nampak? Jadi apa penyelesaian dia untuk kita faham? Saya lebih setuju kalau jasadan ini kita faham bahawa ia adalah satu usaha daripada syaitan untuk mengganggu kredibiliti dan juga untuk mengganggu prestasi keimanan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Allah boleh izinkan untuk diuji Nabi Sulaiman itu dengan satu jasad. Ada juga riwayat lain sebut bahawa jasad itu adalah jasad Nabi Sulaiman. Kan Nabi Sulaiman masa 70 ekor atau 900 ekor, 500 ekor unta yang buat persembahan itu sehingga Nabi Sulaiman lupa untuk solat, lupa untuk ingat Allah. Jadi bila Allah tegur Nabi Allah Sulaiman menyesal, lalu Nabi Allah Sulaiman berpuasa. Kalau puasa Nabi Allah Daud selang sehari. Kan Nabi SAW beritahu puasa yang paling afdal adalah puasa Nabi Allah Daud. Sehari puasa, sehari buka. Sehari puasa, sehari buka. Manakala Nabi Sulaiman, dia bernazar akan berpuasa sebagai tanda insaf, tanda taubat dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab puasa dipanggil puasa wisal. Siyamul wisal. Maksudnya puasa yang berturutan. Setiap hari puasa. Sehingga Nabi Sulaiman alaihi salam, badan dia jadi lemah, jadi kurus, jadi umpama jasad yang tidak bernyawa. Duduk atas kursi. Itu satu riwayat. Jadi ulama tidak sepakat apa maksud jasad. Tapi saya nampak untuk jalan keluar, kita boleh faham juga bahawa jasadan dalam ayat ini adalah satu bentuk ujian Allah Subhanahu Wa Taala datangkan kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Datang iblis atau syaitan menyerupai makhluk duduk di atas kursi. Baik Ustaz, kita nak tahu apa syaitan itu lakukan kepada Nabi Allah Sulaiman selepas ini. Baik, para penonton jangan ke mana-mana, kita nak sambung lagi apakah gangguan ataupun ujian yang dilakukan oleh syaitan kepada Nabi Allah Sulaiman. Selepas ini tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali dalam Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dalam tafsir dan taranum surah Sad ayat 34 sehingga ayat ke-36 Ustaz. Ya. Jasadan, kita dah sebut tadi bahawa satu jasad yang mungkin dicampak di atas sebuah singgasana ataupun boleh jadi syaitan yang sebenarnya memberi gangguan kepada Nabi Allah Sulaiman. Ya. Apa sebenarnya Ustaz maksud Sulaiman? Sebab itu ada riwayat-riwayat yang riwayat ni riwayat yang sahih sehingga disebut dalam Bukhari dan Muslim. Kita tidak menafikan kesahihan hadis-hadis ni dari sudut sanad, tapi matan tu perlukan kepada kefahaman yang lebih tuntas lagi lah. Perbahasan sampai kita dapat keluarkan, mustahil perkara itu tidak ada penyelesaian. Tetapi kebanyakan ulama dia longgokkan riwayat-riwayat tanpa perbahasan yang lebih detail. Barangkali orang Arab betul dia faham lah, tapi macam kita nak baca, kita nak faham dari sudut yang lebih tepat. Bila Nabi Sulaiman AS diriwayatkan tawaf pada semua isteri baginda dan sebagainya, isteri sebagainya hamba sahaya lah, hamba suruhan, hamba sahaya, dan salah seorang saja yang mengandung melahirkan anak itu tidak sempurna, premature baby lahir kemudian diletakkan atas kursi. So tak nampak dari sudut apa yang sebenarnya dia sampaikan. Ada yang sebut sebenarnya nak tegur Nabi Allah Sulaiman AS sebab tak sebut insya Allah. Tapi kalau kita kata, kita nak faham bahawa dia tak cakap, Nabi Sulaiman tak sebut insya Allah, sedangkan malaikat yang beritahu, itu juga akan mengurangkan dari sudut kredibiliti kerasulan tadi. Kita nak lihat bahawa perkalimah jasadan ini adalah satu usaha untuk menguji Nabi Allah Sulaiman alaihissalam dengan satu jasad yang tak ada roh, tetapi jasad itu ada. Ada juga riwayat sebut bahawa jasad ini mustahil Ustaz tak ada roh. Tak ada roh. Bila sebut jasad dia mesti ada roh. Kalau tak ada roh dia tak sebut jasad, dia sebut jenazah. Kan sebut jenazah. Bila Nabi Allah Sulaiman alaihissalam lihat kepada satu jasad yang ada di situ, summa anab, kemudian dia bertaubat, dia kembali kepada
Allah Subhanahu wa taala dengan penyesalan. Kita lihat apa Imam Tabari sebut. Imam Tabari sebut fitnah atau bermaksud ibtalaina, dan juga Ibnu Ashur sebut ketika mendefinisikan fitnah dalam ayat ini mengaitkan fitnah dengan ujian, bahawa ittirabul hal syadid alladhi yadhharu bihi miqdaru sabri wa thabati man yahillu bihi, yang bermaksud gangguan dahsyat teruk yang menunjukkan kadar kesabaran dan keteguhan yang mampu menyelesaikannya. Maksudnya Allah takkan uji Nabi Sulaiman AS kalau Nabi Sulaiman tak mampu melaluinya. Sebab Nabi Sulaiman ini diberikan kerajaan langit dan bumi. Dia boleh terbang ikut air, angin. Dia boleh bawa singgasana. Jin dan manusia semua di bawah jajahan dia. Semua makhluk-makhluk semua ikut dengan cakap Nabi Allah Sulaiman AS. Kemudian dapat difahami di sini bahawa tujuan ujian ditakdirkan ke atas seseorang adalah untuk menguji tahap kesabaran dan keteguhan dalam menempuhi setiap ujian tersebut. Itu kita dah sebut tadi. Menurut Ibnu Ashur yang lain pula, terdapat pelbagai pendapat dalam riwayat-riwayat cerita-cerita ini, dan terdapat juga di antaranya riwayat-riwayat sahih, tetapi semua itu tidaklah ditolak begitu saja, tetapi perlukan kepada pembacaan secara detail dengan mengumpulkan riwayat-riwayat ada supaya kita dapat faham secara tuntas. Kemudian Nabi Sulaiman AS adalah seorang yang thumma anab. Menyesal, bertaubat, dan kita sebut sebelum ni ayatnya innahu awwab. Ni'mal abdu innahu awwab. Awwab, seorang yang selalu kembali kepada Allah, menyesal, tahu tersilap, cepat menyesal, cepat bertaubat. Ayat 35 Aiman. Dilanjutkan lagi perbincangan, katanya, wahai Tuhanku, Rabbighfirli wahabli mulkan la yanbaghi li ahadim min ba'di innaka antal wahhab. Katakanlah wahai Tuhanku, Nabi Sulaiman berdoa, wahai Tuhanku, ampunkanlah daku dan kurniakanlah kepadaku sebuah kerajaan yang tidak ada taranya dan yang tidak akan ada pada sesiapa pun kemudian daripadaku. Sesungguhnya engkaulah yang sentiasa melimpahkan kurnianya. Jadi bila Nabi Allah Sulaiman lalui ujian 2 tes kan. Tes pertama, dia dah terkhayal, dia dah terleka dengan kuda sampai tertinggal solat. Tes yang kedua adalah dengan ujian jasad. Jadi setiap kali tes datang, dia mula merasakan, lama-lama hilang kerajaan aku ni. Lama-lama Tuhan marah dekat aku ni. Lama-lama apa yang Allah bagi ni, Allah akan ambil balik ni. Cepat-cepat dia minta ampun. Rabbighfir li. Wahai Tuhan, ampunkan aku. Sebab itu dia minta keampunan dulu sebelum mendapat kerajaan. Dia tak sebut, Rabbirzuqni mulkan. Summa ghfirli. Wahai Tuhan, kurniakan aku kerajaan, kuasa dan ampunkan aku. Tak. Keampunan kau Tuhan. Engkau ampun. Selepas dapat keampunan, engkau kurniakanlah. Sebab di laluan itu nampak cantik. Macam mana kita nak dapat sesuatu pemberian kalau kita tak dapat keampunan? Tengok surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita mesti memperlihatkan sifat kehambaan. Patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala, barulah permohonan kita, perlindungan yang kita minta, pertolongan yang kita minta baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu keampunan istighfar, mohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja kita, Aiman, apa saja jawatan. Saya baru dilantik sebagai ketua pengarah, saya baru dilantik sebagai pengarah, saya dapat satu jawatan, minta ampun daripada Allah. Ya Allah, ampunkan aku ya Allah. Takut jawatan ini jadi ujian untuk aku. Takut jawatan ini melekakan aku. Takut jawatan ini menjauhkan aku daripada Engkau, ya Allah. Semoga keampunan Engkau pada aku sentiasa mendorong aku kepada jalan yang baik. Lalu kurniakan aku sebuah kerajaan. Itu Nabi Sulaiman minta. Mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Oh, ini permintaan yang sangat besar. Sangat besar. Wahai Tuhan, kau kurnia aku satu kerajaan yang mana tak ada lagi kerajaan selepas aku seumpamanya. Memang Allah bagi. Mana ada kerajaan seperti kerajaan Sulaiman lepas tu? Tak ada. Allah bagi. Sebab ada keampunan Allah. Ada restu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Betul, Allah Subhanahu wa ta'ala beri. Sebab itu Ibnu Ashur sebut, memberikan jawapan dalam ayat ini, Allah memberi jawapan kepada tafsiran kepada pertanyaan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam,
bahawa permohonan kerajaan yang hebat selepas meminta pengampunan adalah disebabkan natijah daripada kemarahan. Allah Subhanahu wa taala akan menghasilkan dua perkara. Pertama sekali, balasan di akhirat. Of course lah, saya dah langgar perintah Tuhan. Dekat akhirat macam mana saya nak menghadapi Allah Subhanahu wa taala? Yang keduanya, ditarik nikmat di dunia disebabkan tidak mensyukurinya. Allah dah bagi kerajaan, Allah dah jadi engkau jadi rasul, Allah dah bagi macam-macam, tapi gagal mensyukuri. Imam Ghazali sebut, syukur adalah menggunakan nikmat-nikmat Allah pada jalan yang Allah suka. Itu tanda orang bersyukur. Tanda orang bersyukur, apa saja Allah bagi, you gunakan untuk manfaat. Mencari keredaan Allah melalui pemberian tersebut. Itu tanda bersyukur. Saya bersyukur, saya dapat itu. Saya bersyukur. Tapi tak nampak pun kepatuhan pada Tuhan. Tak nampak pun you guide orang bawa kepada kebaikan. Bersyukur. Bersyukur itu mesti memperlihatkan tanda-tanda yang positif. Nabi Sulaiman pada masa itu telah memiliki kerajaan yang hebat. Dan Nabi Sulaiman alaihi salam mohon supaya Allah Subhanahu wa taala kekalkan kerajaan itu supaya dia tidak mudah ditarik balik ataupun tidak diambil balik kerajaan tersebut. Apa saja yang kita lakukan, mulakan dengan istighfar, Ustaz. Ya. Supaya apa saja tindak tanduk kita dan perlakuan kita itu semua dipandu oleh Allah SWT. Aiman tahu tak kelebihan istighfar? Mungkin dapat Lepas beri ni kita saya nak bagi tahu kelebihan istighfar. Ada istighfar ini, dia ada satu keistimewaan yang ramai kita tidak tahu. Saya nak sebut selepas ini. Boleh, Ustaz? Boleh selepas ni ke tak nak sebut sekarang juga? Kita nak sebut sekarang, Ustaz. Tapi yang saya tahu, Ustaz, istighfar ni kita rasa tenang, Ustaz, bila mana kita istighfar. Terutamanya bila selepas solat tu, Ustaz, kan? Betul. Istighfar ni kita tahu Nabi-Nabi pun beristighfar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beristighfar. Am tastaghfir am lam tastaghfir lahum lam yaghfirallahu lahum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia beristighfar 70 kali satu hari. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menambah sampai 100 kali. Untuk Nabi beristighfar 70 kali, untuk minta keampunan kepada umat dia Nabi tambah lagi 30 jadi 100. Sebab itu ada di antara pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya munafikin. Allah beritahu, wahai Muhammad, kau istighfar ke atas mereka 100 kali ke berapa ratus kali sekalipun aku tak beri keampunan kepada mereka, sebab mereka ingkar pada engkau, ingkar pada aku. Betul kan? Jadi tidak ada keampunan. Cuma perkataan lafaz istighfar dia 3 huruf aja. Gha fa ra. Gha fa ra, 3 huruf aja. Gha fa ra. Tapi bila sebut istighfar itu sudah masukkan alif dan sin. Alif dan sin. Itu memohon keampunan. Kalau masuk alif, kalau masuk sin itu dia dah membawa maksud memohon. Jadi bila sebut istighfar itu bermaksud memohon keampunan. Cuba Aiman sebut astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Dia huruf gha tu sangat penting. Astagh. Gha ni huruf isti'la. Bila saya sebut tu, saya punya lidah dengan langit tu dia akan tolak atas. Astagh. Dia mesti naik atas. Astaghfirullah. Kalau sebut astaghfirullah tak jadi, dia kena astaghfirullah. Rupanya bila setiap kali sebut astaghfirullah, langit dinding langit saya ni bila dihentak, dia akan delete bad memory saya. Astaghfirullah. Dia boleh memadamkan bad memory. Boleh melupakan perkara-perkara yang tak baik. Dan boleh move on lah kata orang tu. Sebab itu istighfar, rahsia dia selain daripada mengundang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, 1001 kelebihan ada di sebalik istighfar. Dalam masa yang sama, manfaat untuk saya, bila saya dah buat banyak benda silap, saya istighfar untuk melupakan perkara-perkara yang telah terpahat dalam minda saya. Because mata itu adalah sangat bahaya. Bila melihat, dia jadi fotografi memory. Dia boleh tangkap gambar-gambar tu, dia simpan dalam memory. Untuk delete, istighfar. Baik, Ustaz. Jadi, kita beristighfar seketika para penonton. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Astaghfirullahalazim.
Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Beristighfar daripada kesilapan dan juga beristighfar daripada setiap kebaikan yang kita lakukan. Baik Ustaz. Ya. Kita nak raikan soalan sahabat kita di Facebook bersama dengan Muhammad Izzuddin. Merujuk pada awal ayat 34. Mafhumnya, dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman. Apakah perasaan yang bermain di fikiran Nabi Sulaiman alaihi salam setelah menyedari dirinya sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesakitan? Ini salah satu riwayat. Terima kasih kepada Muhammad Izzuddin yang mengingatkan saya lah. Salah satu riwayat yang saya baca ialah bahawa Nabi Allah Sulaiman alaihi salam jatuh sakit. Jatuh sakit, jadi badan dia tu di atas kursi yang tidak bermaya. Di atas kursi sudah tidak bermaya sebab kesakitan yang dilaluinya. Tapi riwayat itu telah ditolak oleh para ulama bahawa tidak betul, tidak ada asas yang kuat. Nampaknya kebanyakan riwayat itu datang daripada Israiliyat ataupun riwayat-riwayat datang daripada Bani Israel. Nabi Sulaiman dia sedar bahawa dia diuji, dia sedang diuji. Sebab itu dia cepat-cepat dia kembali. Bila diuji dengan perhiasan kuda-kuda yang indah, lagi cantik, lagi hebat, lagi mempersona itu, dia sedar bahawa dia diuji. Allahu Akbar. Cepat-cepat dia minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kali ini pula diuji pula dengan jasadan. Cepat-cepat dia bertaubat. Dia insaf ke atas kesilapan yang dia buat. Jadi Nabi Allah Sulaiman alaihi salam adalah seorang nabi. Ni'mal abdu innahu awwab. Allah beritahu sebaik-baik hamba. Jadi sebaik-baik hamba adalah dia sedar dia buat benda salah. Kalau dia buat benda salah, dia sedar. Tersentap. Aku buat salah. Sebab itu kullu ibn Adam khata'un wa khairu khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam buat salah. Setiap anak Adam buat salah. Saya, saudara, siapa saja kita yang namanya manusia terdedah untuk buat salah. Tapi bila kita buat salah, Allah kata kita adalah yang terbaik kalau kita tahu salah yang kita buat itu adalah salah. Ada orang dia buat salah, dia tak rasa pun itu salah. Dia tak rasa salah. Man, kadang kita buat benda silap. Kenapa aku cakap macam tu tadi? Menyesal. Rasa tak syok. Rasa macam Allahu Akbar. Kenapa boleh terjadi? Ada rasa menyesal tu, kata ya Allah. Itu yang kadang-kadang beristighfar tu. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Minta ampun kepada Tuhan yang maha berkuasa, Tuhan yang maha hebat, Tuhan yang maha penyayang, Tuhan yang maha penyabar. Beri kita peluang untuk bertaubat. Minal khataya, banyak dosa-dosa yang kita buat. Jadi kita mohon ampun. Sebab itu Nabi Sulaiman pun begitu jugalah. Dia pun minta keampunan terhadap kesalahan dia. Jadi dia sedar bahawa dia silap, sebab itu dia tersentak, patah balik. Jangan jadi manusia yang buat salah, dia tak rasa pun itu salah. Tak rasa. Itu paling bahaya, Aiman. Dia paling tidak you rasa benda tu salah. Itu permulaan. You mesti rasa, salah aku buat ni. Walaupun belum ke peringkat taubat, tetapi ada rasa salah dan permulaannya, lepas ni aku tak nak buat dah. Ada ciri-ciri nadamah, menyesal. Dan berjanji tak nak buat. Walaupun nanti dia buat lagi. Tapi dia mesti tahu itu adalah salah. Paling rugi dan juga paling bahaya bila buat salah rasa tak salah. Dia tak rasa salah pun apa dia buat. Tahu tak benda ni tak betul? Saya kata, tak ada apa salahnya. So Allah dah cabut rasa gerun dalam diri dia bahawa kesalahan yang dia buat itu adalah satu salah. Itu paling kita takut sekali, Ustaz. Bila mana Allah dah tak layan kita dan Allah tak peduli kita. Baik Ustaz, kita nak raikan sahabat kita di talian bersama dengan Mamu Hanifah daripada Pening. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nahi dan doktor dan kru-kru semua berdoalah Tuhan bagi kita ini panjangkan umur, kita berjumpa lagi. Bila masa kita Tuhan nak bagi jumpa lagi, Allah yang mencari, tapi meminta doa semua kita ni, biarlah Tuhan bagi selamat daripada dunia sampai akhirat. Mamu doa lah, insya-Allah Tuhan bagi kita ni. Silakan Mamu. Soalan Mamu lah, kadang-kadang kita ni
Mamu buat salah, banyak salah tapi buat tak dah aja. Orang duk kata mamu salah tapi mamu buat dah ya. Kata mamu astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullah. Dengan tipu mamu duk cakap yang tu ya, tapi kata yang tu esok buat lagi. Apa lagi? Minta ampun pada Tuhan. Tapi itu kita buat lagi. Pasal apa yang manusia luna mamu ni jadi lagu tu jahil. Tolonglah nasihat kat mamu dan kat semua-semua lah. Yang tu soalan mamu. Doa-doa kat mamu, bagilah mamu tetapkan iman. Janganlah bagi mamu jahil. InsyaAllah Tuhan nanti bagi doa kat mamu tu. Banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istighfar tapi buat lagi, Ustaz. Dia, ialah manusia ni, saya pernah sebut, the bad habit never die. The bad habit never die. Kalau benda tu dah jadi ala bisa tinggal biasa. Jadi kalau dah benda tu dah buat, dia selalu buat, benda tu dah immune dalam kehidupan dia, so dia tak rasa salah pun benda tu. Sebab itu dalam Islam yang menjaga kita adalah iman kita, batasan iman. Kalau kita jaga iman kita ni, kita suburkan iman kita dengan jaga solat, kan, afdalnya solat berjemaah, jaga istighfar, jaga doa, jaga baca Quran, jaga makan halal dan haram, ya, maksudnya kita tahu batasan mana halal mana haram. Kemudian kita juga jaga perhubungan, telinga kita jaga, mata kita jaga, mulut kita jaga. So ini semua proses untuk membenteng diri kita daripada mudah terdedah. Kita lahir-lahir kita tak pandai, lahir-lahir kita tak tahu. Dalam proses belajar ni kita kena belajar, kita kena tahu. Sebab itu setiap kita ni mesti melalui proses kematangan. Biarlah umur kita, watak kita ni, sikap dan peribadi kita matang bersama umur. Jangan umur 60 dah, 50 tapi tak rasa apa-apa pun. You tak rasa apa-apa terhadap kesalahan-kesalahan buat. Patut kita lebih matang. Dulu masa 20 tahun kita silap, kita enjoy, lain cerita. Sekarang dah 60. Sekarang time untuk you persiapan. So kena matang lah. Pilihan kita kena matang, cara kita hidup kena matang, waktu yang kita habiskan kita kena matang. Kita tak boleh nak sia-siakan semua. So semua itu akan menjadikan benteng dan akan mengurangkan keterlibatan kita pada perkara-perkara yang salah. Dan yang paling mustahak sekali ialah seperti mana Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menyebut bahawa Nabi SAW bila sampaikan ayat mengenai taubat, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kalian, wahai orang beriman, taubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Nasuha adalah taubat yang ada beberapa rukun. Di antara rukunnya ialah kita mesti menyesal apa yang kita telah lakukan. Yang keduanya, kita hendaklah mengasuh diri kita. Ini menyentap saya. Kita hendaklah mengasuh diri kita dalam mentaati Allah seperti mana kita pernah mengasuh diri kita dalam buat maksiat kepada Allah. Macam mana tu, Ustaz? Maksudnya dulu saya suka buat benda maksiat. Sekarang saya kena patah balik. Saya kena jadi orang yang suka buat benda taat. Jadi ikutlah manusia ni, dia nak didik diri dia jadi apa. Dia nak ketagih apa sebenarnya. So tengok apa ke arah mana dia nak bawa diri dia. Ada orang dia memang buat benda salah, dia tak rasa salah pun. Dan dia biasa dengan benda salah. Sebab itu kita kata, apa yang disebut oleh Sayyidina Ali itu, hendaklah kamu mengasuh diri kamu dalam mentaati Allah seperti mana kamu pernah mengasuh diri kamu dalam bermaksiat kepada Allah. Yang ketiganya, kalau pernah kita mengambil hak orang, kita kembalikanlah. Dan yang paling bagus sekali, kawan-kawan kita lah bagi tahu kita. Dalam kita ada 5 orang, mungkin 5 orang ni seorang dah jadi bagus dah, alhamdulillah, seorang dah ada keinsafan. Lepas tu dia pula nasihatkan kita. Jadi kita dengar lah. Kawan ini untuk apa, Aiman? Bukan untuk sekadar main futsal, main badminton, main golf. Dia mestilah sahabat itu seorang yang mengingatkan saya. Kalau silap betulkan saya. Saya nak sahabat yang macam tu. Bukan sahabat yang, tak apa, boleh. Alah, bukan selalu pun. Sekali-sekala. Jadi kalau kawan macam ni ada, hancur lah. Betul. Kita nak kawan, Ustaz, tak boleh tu. Kita pun tersentap. Saya ada kawan-kawan macam tu. Saya sangat berterima kasih pada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur sangat-sangat ada kawan-kawan yang sentiasa nak betulkan saya. Dan saya selalu bagi tahu, betulkan saya, tegur saya, bagi tahu saya apa yang saya silap. Sebab saya tak perfect pun. Banyak benda saya nak belajar. Jadi kawan-kawanlah jadi cermin untuk saya. Itu hebatnya persahabatan dalam Islam. Jadi apa yang Mamu sebut tu betul.
Jadi cari kawan, kalau kawan tu nasihat, kita dengar nasihat kawan tu dan berhentilah daripada melakukan perkara yang boleh membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik Ustaz. Kita ada Kak Yat daripada Rawang. Assalamualaikum Kak Yat. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Silakan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Kak Yat nak tanya. Kadang kita dengar dalam kuliah, kita sebenarnya kita perlu belajari ilmu tauhid dulu sebelum kita memahami ilmu lain. Jadi Kak Yat nak tahu, adakah keharusan dan kewajipan tu macam mana tu Ustaz? Yang kita nak tahu, yang kita benar-benar faham tentang tauhid tu. Dan lagi satu tadi Ustaz ceritakan tentang kisah-kisah Israiliyat. Adakah dengan kita mempercayai kisah itu akan merosak akidah kita Ustaz? Itu saja soalan Kak Ayat Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Kak Ayat telah bertanya mengenai benda yang paling besar. Besar kan. Laqad sa'alti syai'an aziman. Kalau Nabi SAW, sahabat datang tanya soalan, sahabat kata, kau telah tanya benda yang besar. Begitulah permulaan. Jadi Kak Ayat tanya dua benda. Pertama sekali mengenai tauhid, keduanya mengenai kesan riwayat-riwayat Israiliyat. Mengenai tauhid ni Kak Yat, dia adalah asas dalam agama. Kalau kita lihat dalam surah Luqman, bagaimana Luqman memulakan tarbiyah kepada anak dia. Awwaluddin ma'rifatullah. Perkara yang paling awal sekali dalam agama kita ialah mengenal Allah. Sebab itu Luqman beritahu pada anak dia, wa laqad atayna Luqman al-hikmata an yashkur lillah. Kemudian Luqman beritahu pada, qala ya bunayya la tusyrik billah. Luqman pesan kepada anak dia pertama sekali, wahai anak kesayangan ayah, jangan pernah kamu mensyirikkan Allah. Jangan mensyirikkan Allah, jangan menyekutukan Allah. Jadi kalaulah saya nak anak saya tidak menyekutukan Allah, saya kena prepare anak saya kenal Allah. Kenal Allah. Jadi hubungan anak saya dengan Allah, macam mana saya nak kenalkan anak saya kepada Allah? Saya lihat, saya bagi tahu siapa yang jadikan alam ini, siapa yang jadikan bulan, siapa yang jadikan abang, siapa yang jadikan adik, siapa yang menjadikan alung. Jadi siapa yang bagi kita makan? Semua ini ada bahasa Tuhan. So kita communicate dengan anak kita melalui apa yang dia boleh cerap daripada alam. Jadi awwaluddin ma'rifatullah wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan dalam diri kamu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Adakah kamu tidak melihat? Cap jari kita ni, cap jari kita semua tak sama, Aiman. Ada 6 bilion penduduk dunia ni, seorang pun tak sama cap jari. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala jadikan cap jari itu pun sudah menggambarkan kalau manusia banyak mana boleh cetak. You boleh cetak banyak mana, you nak buat perubahan pada barcode banyak mana you boleh buat. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala buat pada manusia ini cap jari yang tidak sama. Itu tak ada yang sama, Ustaz. Tak sama. Jadi di situ kita nak selitkan isu-isu tauhid. Tauhid dalam maksudnya keesaan, mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, mengenalkan anak-anak kita kepada Allah. Saya kan Kak Ayat, pengalaman saya lah masa saya belajar dekat Jordan, Aiman. Bila saya baca kitab-kitab tauhid, kitab berkaitan dengan akidah ni, saya tak dapat rasa manisnya iman. Jujur. Saya sampai Jordan dah ni. Saya baca hadis Nabi SAW, halawatul iman, mengenai kemanisan iman. Iman itu sangat manis. Saya mula tanya pada diri saya, manis tu saya nak rasa kat mana? Kalau gula, buah-buahan, manis tu rasa dekat lidah. Tapi iman ni, rasa manisnya di mana? Saya pernah tanya dengan guru saya, dia ni ulama daripada Iraq. Dia banyak mengarang kitab mengenai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di antaranya Usuluddin Islami. Beliau, saya ada jalsah dengan dia, ada majlis ilmu dengan dia setiap minggu. Saya pernah tanya dengan beliau, saya kata nama dia Syekh Abdul Rahman Qahtan Ad-Duri. Saya tanya, Syekh, saya dah baca kitab tu, saya dah baca kitab ni, kitab doktor pun saya baca dan habis dah ni, saya pun belajar dalam kelas. Tapi saya masih tak dapat rasa manisnya iman. Dia kata, wahai anak, dia kata, ya bunai, ini semua kaedah. Ini semua kaedah. 1 campur 1, 2. 2 campur 2, 4. Ini kaedah. Kaedah yang membantu. Tetapi kalau kamu nak lihat kehebatan, kewujudan Allah, rasa God conscious ni, rasa tu, baca Quran, dia kata. Setiap 12 ayat akan menyentuh perihal kewujudan Tuhan. So kita akan dapat merasakan kehebatan kehadiran Tuhan. Sebab itu tauhid sangat penting. Keduanya Kak Ayat, mengenai riwayat Israiliyat. Riwayat Israiliyat ni ada terbagi pada 3. Pertama sekali, riwayat yang selari dengan riwayat-riwayat Islam. Yang ni Nabi kata kita boleh ambil. Ma wafaqa syar'una. Yang ni kita boleh ambil. Yang keduanya, riwayat yang bercanggah dengan syariat kita. Yang ni kita tak boleh ambil. Yang ketiganya, riwayat-riwayat Israiliyat yang tak selari dengan riwayat, maksudnya tidak mengganggu atau tidak bercanggah. Dia nampak very lenient. Itu yang riwayat-riwayat kita sebut tadi tu.
Dia tidak mengganggu, dia tidak merosakkan. Tapi riwayat ni macam mana? Ulama pulangkan kepada kita balik. Dia kata kalau ianya mendatangkan manfaat, boleh diriwayatkan dengan syarat mesti dimaklumkan bahawa riwayat itu riwayat Israiliyat supaya orang tak keliru sumbernya daripada mana. Guru kami almarhum Syekh Salah Al-Khalidi dekat Jordan, beliau sebut mana-mana riwayat Israiliyat yang selari dengan riwayat Islam, kita namakan dia Islamiyat, kita Islamkan dia. Okey. So maksudnya riwayat Israiliyat ini dia tidaklah semua merosakkan, tapi sebahagiannya perlu kepada pembetulan lah. Baik, kita ada pemanggil di talian, boleh kita raikan Ustaz? Boleh, silakan. Bersama dengan Siti Zubaidah daripada Long Star. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dah masuk ke? Belum lagi Ustaz. Jadi mungkin kita masih okey. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Silakan. Saya nak tanya Ustaz. Okey. Ustaz. Ya. Rasa gembira lah dapat Ustaz jumpa zakat Ustaz hari ni. Yalah, kami pun rasa seronok. Saya Okey, teruskan. Okey, apa soalannya puan? Ustaz. Ya. Saya nak tanya. Saya telah lirik banyak, buat ibadat banyak, tapi cubaan terlalu banyak. Ya. Okey, soalannya? Macam-macam. Saya tak tahu nak cerita macam mana. Usia meningkat, lagi cubaan banyak. Baiklah, teruskan. Okey, Puan Zubaidah. Macam-macam. Okey, soalannya? Okey, tak apa Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Assalamualaikum. Jadi Ustaz, maknanya dia berzikir, tapi masih lagi ujian tu banyak lagi Ustaz. Makin dia berzikir, makin banyak ujian yang dihadapinya. Mungkin Ustaz ada nasihat kepada Puan Siti Zubaidah. Ya. Terima kasih Puan Siti Zubaidah. Inilah lumrah hidup. Lumrah hidup, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kehidupan kita ni tidak terpisah daripada ujian. Kita semua akan diuji. Cuma ujian masing-masing tak sama. Saya pun ada ujian. Ujian-ujian yang saya lalui, saya tanggunglah dengan kapasiti saya dan kemampuan saya. Saya melihat semua ujian yang Tuhan datangkan ini adalah sebagai satu proses untuk melihat sejauh mana saya sabar, sejauh mana saya boleh hadapi, sejauh mana saya boleh tangani dengan berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada kalanya ujian ni dia ada positive side sebab menjadikan kita lebih dekat dengan Tuhan. Ada orang tidak diuji, dia rasa relax aje, tak ada apa rasa pun. Tapi bila seorang tu diuji, rasa nak qiyam, nak doa, nak baca Quran, rasa bergantung tu kuat. Rasa nak Tuhan tu rasa kuat. Ya Allah, aku tak ada tempat lain. Ya Allah, aku nak bergantung. Jadi dia ada yang itu. Itu dia positive side setiap kali kita diuji. Tapi saya tak pasti apa jenis-jenis ujian yang Puan Siti Zubaidah lalui. Saya doakan supaya Allah Subhanahu Wa Taala segera mengangkat ujian-ujian yang Puan lalui dan digantikan dengan yang lebih baik. Dan insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala takkan uji kita kalau kita tak mampu laluinya. Betul Ustaz. Ya. Baik, kita dah tamat dah di TV3. Para penonton, jangan ke mana-mana. Kita nak sambung lagi 30 minit di TV9. Kita nak dengar lagi. Ayat 36 tak tafsir lagi. Ayat 36 Okey, para penonton, jangan berganjak. Kita akan kembali lagi di TV9 30 minit sambungan. Dan kita akan bicarakan ayat yang ke-36. Kita tamat di TV3. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada para penonton yang terus setia bersama dengan kita dalam perbincangan kita tafsir dan taranum. Ayat 34 sehingga ayat 36 daripada surah Sad. Bagaimana kalau kita lihat setiap manusia diuji dan bagaimana ujian itu diuruskan, dan selepas ujian pasti ada kemanisannya. Baik, kita nak raikan soalan di Facebook, boleh Ustaz? Boleh. Baik, kita nak bersama dengan Nur Dahlia Biru. Ayat 35. Ia berkata, "Wahai Tuhanku, ampunkanlah aku dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak
orang memiliki sesudahnya. Nabi Sulaiman mohon doa dengan menyebut innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau maha pemberi. Adakah Allah lebih suka kita memuji-muji dan menyebut namanya dalam setiap doa yang kita pohon, Ustaz? Ya, terima kasih Puan Nur Dahlia Biru. Terima kasih kepada Aiman. Terima kasih kepada ibu ayah yang setia bersama kami dalam 30 minit berikutnya melalui TV9. Pertama sekali, bila Nabi Allah Sulaiman alaihissalam beri kita panduan dalam ungkapan doa, skrip doa dia, innaka antal wahhab. Sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang pemberi. Beri apa? Pemberi. Pemberi keampunan, pemberi rezeki, pemberi kuasa, pemberi kedudukan. Semua yang kita ada pada hari ini bukan milik kita. Semua adalah pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pinjamkan, Allah bagi. Jadi betul lah tu. Bila Nabi Sulaiman alaihissalam berdoa mohon kepada Allah dengan salah satu nama Allah adalah Al-Wahhab. Al-Wahhab. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada berpesan, walillahi tis'atun wa tis'una isman fad'uuhu biha. Bagi Allah Subhanahu wa taala ada 99 nama. Maka serulah Allah, doalah dengan menggunakan nama-nama Allah ini. Bila Aiman nak berdoa dan juga saya nak berdoa, kita semua nak berdoa, kita sebut dulu Ya Wahhab, Ya Razak, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qadir. Sebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita ni ada spesifik permintaan, ada benda yang sangat khusus kita nak minta, rujuklah pada nama-nama Allah tadi. Sebab itu kita ni bila dapat hafal 99 nama Allah, dengan maksudnya dia akan membantu saya memanggil atau menyeru Tuhan, berdoa pada nama yang direct kena pada permohonan saya. Sebab Nabi Sulaiman sebut innaka antal wahhab. Dia tak kata innaka antal hakim, innaka antal ghafurur rahim, innaka antal innaka anta qadir, innaka anta a'lamu, innaka anta aliyul qadir. Tak. Dia kata innaka antal wahhab. Sebab maqam, tempat itu, permohonan itu adalah sesuai dengan nama pemberi. Wahai Tuhan yang pemberi. Wahai Tuhan yang pemberi, berilah aku rezeki. Wahai Tuhan yang pemberi, berilah aku, kurniakanlah daku, kan. Wahai Tuhan yang maha pengampun, Ya Ghaffar, wahai Tuhan yang pengampun, ampunkanlah aku. Jadi kena doa itu dengan nama-nama itu. Sebab itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, man ahsaha dakhalal jannah. Allah ada 99 nama. Siapa-siapa yang menghitungnya, ada riwayat lain sebut man hafizaha dakhalal jannah. Siapa yang menghafalnya masuk syurga. Siapa yang dapat membilangnya juga masuk syurga. Jadi eloklah kalau kita dapat selitkan puji-pujian. Nak minta dengan Tuhan ni, pujilah dulu, Man. Teknik dia. Teknik. Kalau saya nak minta pinjam kereta Aiman, kan. Man, ya Allah, kita engkau ke ni bersepahnya, Man. Tak berapa bulan tak basuh ni. Pinjaman kereta, bagi tak agak-agak? Ambil terus lah, Ustaz. Tak bagi. Saya dah kutuk-kutuk kita orang nak pinjam. Banyak cantik. Memang tak dapat lah. Habis tu macam mana, Ustaz? Puji tu. Man, hebat kita ni, Man. Cantik kita ni. Ni memang power, Man. Pinjam. Berapa hari Ustaz nak? Ambil lah, Ustaz. Ambil lah. Tengok surah Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Semua puji. Puji. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Baru minta. Puji dulu. Allah itu Tuhan yang selayaknya dipuji. Jangan salah puji. Kadang kita puji orang banyak. Oh, hebatlah. Tapi Tuhan yang hebat tu kau pernah puji tak? Puji Tuhan yang maha hebat tu. Manusia ni mana ada hebat? Semua ni pinjaman daripada Tuhan. Jadi puji Tuhan yang lebih hebat. Manusia ni kita terima kasih lah. Kita berterima kasih pada manusia, tapi pada Tuhan kita puji. Ustaz pernah cerita dalam pertemuan yang lalu, iaitu berkaitan dengan kuda, Allah gantikan dengan angin. Mungkin kita nak tadabbur ayat yang ke-36, Ustaz. Betul. Okey, jom kita mulakan ayat 36, Ustaz. Baik, kita tadabbur ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi rukha'an haitsu asab. Okey. Yang bermaksud, maka kami kabulkan permohonannya lalu, iaitu permohonan Nabi Allah
Sulaiman alaihi salam, kami mudahkan baginya menggunakan angin yang bertiup perlahan-lahan menurut kemahuannya ke arah mana saja yang hendak dituju. Jadi selepas Allah Subhanahu wa taala kabulkan permintaan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam supaya Tuhan kurniakan untuk dia, berikan dia dengan bentuk hadiah, pemberian yang dalam bentuk Tuhan redha dan Tuhan bagi, lalu Allah Subhanahu wa taala bekalkan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam kedudukan dan juga pangkat serta kerajaan. Dan salah satu pemberian untuk memperlihatkan kerajaan Nabi Allah Sulaiman sebagai raja yang hebat, Allah taskhirkan angin. Taskhir maksudnya Allah tundukkan angin. Kita baca doa safar. Bila kita naik kereta, kita baca apa? Subhanalladzi sakhkhara lana. Berhenti. Okay. Sakhkhara lana. Perkataan sakhkhara lana, Allah mudahkan, tundukkan, permudahkan perjalanan kita. Taskhir. Itu namanya taskhir, permudahkan. Jadi sakhkhara lana, maha suci Allah yang telah permudahkan kita untuk berjalan di atas daratan. Jadi Allah Subhanahu wa taala permudahkan kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam berjalan di atas angin. Angin tu tak bawa pantas, bawa slow. Bawa slow. Dalam perlahan-lahan lahur riyah tajri bi amrihi. Maksudnya bergeraklah angin itu ke arah mana yang Sulaiman nak pergi. Mana nak pergi Sulaiman? Naik. Barangkali daripada situlah orang ambil cerita apa ni, tika terbang. Zam-zam al-kazam. Tika terbang. Cerita Aladin ada tika terbang. Ini semua inspirasi kot. Inspirasi daripada kisah ini. Dia lah cerita-cerita dongeng ataupun cerita yang bersifat mitos. Tapi ini bukan mitos. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu wa taala yang tadbir angin, Allah yang tundukkan angin untuk Nabi Sulaiman. Kalau Allah nak bagi, boleh. Allah nak bagi, siapa yang boleh menghalang? Betul? Bila Allah nak bagi kan? Betul tak? Tak ada siapa yang boleh menghalang. Tapi kita mustahil lah sekarang tiba-tiba kita nak minta, wahai Tuhan, kau bagi aku angin macam mana kau bagi angin kat Nabi Sulaiman? Memang tak dapat lah, sebab Nabi Allah Sulaiman itu memang Nabi. Betul. Kita sudah tidak ada kenabian, tidak ada nubuah dah. Apa yang disebut oleh Ibnu Ashur? Cuba lihat pada pangkal ayat itu. Ibu ayah, para penonton, lihat pada pangkal ayat. Mungkin masing-masing dia pegang mushaf, pegang terjemahan Pimpinan Rahman kan. Fa. Kenapa ada huruf fa? Fasakharna lahur riyah. Rih. Fasakharna lahur riha. Kami telah tundukkan untuk Nabi Sulaiman akan angin. Fa. Maka. Fa itu maka. Sebab fa itu tidak datang kalau tidak berlaku benda itu secara pantas. Dan ikut urutan. Selepas Nabi Sulaiman AS berdoa, Rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadi min ba'di innaka antal wahhab. Seusai selesai berdoa, Allah tundukkan angin untuk Nabi Allah Sulaiman AS. Kalau Allah Ta'ala suka, kalau Allah Ta'ala mahu, Allah Ta'ala bagi. Kadang-kadang bagi sebelum kita minta pun. Apatah lagi kalau kita minta. Sebab itu bila Puan Siti Zubaidah tanya soalan tadi, sebenarnya Allah suka kita minta. Memang perasan tak, Man? Perasan. Ada benda yang Tuhan ni suka kita minta. Pernah malaikat tanya kepada Allah, wahai Tuhan, kesian dia minta banyak kali dah. Kesian banyak kali dia minta, tak nak bagi ke? Allah Ta'ala kata, aku suka dia minta. Kau nak cakap apa? Allah suka kita minta. Allah suka kita minta. Dia cakap apa? Aku suka dia minta. Aku tahu kalau aku bagi besok, dia tak minta dah. Oh. Jadi ada kalanya begitulah sifat. Dan tak semua kita mahukan itu kita dapat. Jadi kita kalau dapat, kita kena rasa itu adalah ujian. Kalau kita tak dapat, bersyukurlah. Tuhan elakkan saya daripada suatu tanggungjawab yang saya tidak tertanggung. So perkara macam tu kita harus faham. Sebab itu datang huruf fa. Angin tersebut bergerak memandu Nabi Sulaiman AS mengikut kemahuannya. Sebab itu sebut asabah. Asabah maksudnya ke mana saja Nabi Sulaiman nak pergi, iaitu min haisu jiha. Mana tuju? Nak pergi KL contohnya, nak pergi kanan, nak pergi utara, nak pergi selatan, nak pergi Palestin, nak pergi Yaman, nak pergi Iraq, mana nak pergi? Angin tu akan bawa Nabi Allah Sulaiman AS. Jika dilihat pada ayat 31 hingga 36, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang insiden yang berlaku kepada Nabi Allah Sulaiman AS. Tujuan penceritaan ini bukan bermaksud untuk mengaibkan Nabi Allah Sulaiman AS, bahkan beliau adalah nabi yang sangat mulia. Namun yang ingin difokuskan di sini adalah betapa Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada Nabi Allah Sulaiman bahawa
apa yang sebaik-baik hamba. Macam mana jadi sebaik-baik hamba? Ini proses nak jadi sebaik-baik hamba melalui ujian demi ujian supaya sentiasa bertaubat. Itu yang Allah Taala sebut, wa wahabna li Dawud Sulaiman ni'mal abdu innahu awwab. Sesungguhnya kami telah kurniakan kepada Nabi Daud akan Sulaiman. Maksudnya Nabi Daud dikurniakan Sulaiman sebagai puteranya. Wa warisa Sulaimanu Dawuda. Wa warisa Sulaimanu Daud. Telah mewarisi Sulaiman itu akan daripada Daud. Ni'mal abdu innahu awwab. Sungguhnya Nabi Sulaiman itu adalah sebaik-baik hamba, innahu awwab. Jarang kita nak jumpa ni'mal abdu ni. Ni'mal abdu kita biasa kata nikmat kan? Nikmat. Ni'mal abdu kira memang terbaik lah. Kata ni'mal rajul, sebaik-baik lelaki. Ni'mal ustaz, sebaik-baik ustaz. Ni'mal muntaj, maksudnya sebaik-baik producer. Oh, Muntij. Kata ni'mal apa lagi nak sebut? Ni'mal sa'iq, sebaik-baik pemandu. Ni'mal rais, sebaik-baik pemimpin, sebaik-baik ketua. Itu disebut ni'mah, perkataan ni'mah al-abd, sebaik-baik hamba. Ada di sana beberapa riwayat yang lain, mungkin saya akan kongsikan selepas kita beri peluang kepada pemanggil di talian ataupun ya, silakan. Baik Ustaz, kita bersama dengan Cik Omar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Aiman dan Dr. Muhammad Farid Rawi Abdullah. Ya. Saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Datuk dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya begini Datuk, sebagaimana Datuk jelaskan tadi, ayat yang ke-34 hingga 36 ya, dia menceritakan tentang ujian ataupun yang dikenakan ke atas Nabi Sulaiman ini. Soalan saya ni Datuk, masa kita dapat nikmat ini yang jadi masalah sikit ni, contoh macam Nabi Sulaiman dia dapat nikmat kerajaan, dia seorang raja yang cukup hebat pada masa itu. Jadi soal dia, keadaan yang berlaku ialah kadang-kadang kita ni lalai macam mana Nabi Sulaiman pun lalai dengan nikmat yang diberi. Jadi soalan saya, apakah kaedah terbaik untuk kita sentiasa tabah ataupun menerima ujian itu sebagai ujian, bukannya untuk tak kira lah nikmat ke sakit ke apa ke, ini ujian belaka buat kata Datuk tadi. Jadi bagaimana kita kaedah terbaik untuk mengekalkan nikmat itu supaya tidak lalai? Contoh macam Datuk ialah dah jadi Datuk lah, boleh lah. Macam saya ni tak ada apa pun Datuk. Jadi supaya nikmat yang kita terima itu kita syukuri, bukan kita kata lalai dengan apa nikmat yang diberikan ke atas kita itu. Itu soalan saya Datuk dan Da'i. Terima kasih banyak Datuk dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, kita nak simpan dulu soalan ni. Kita nak jawab selepas ini para penonton. Jangan ke mana-mana, nak tahu jawapannya kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Baik Ustaz, hari ini kita dalam surah Sad ayat 34 sehingga ayat 36. Jadi tadi kita ada bicara bagaimana Allah SWT menjadikan angin ini boleh tunduk dengan Nabi Allah Sulaiman. Boleh kita sambung lagi Ustaz perbicaraan kita tadi, yang mana Encik Omar pemanggil kita tadi bertanya tentang satu soalan berkaitan dengan kita minta nak dapat nikmat, dan bila dapat nikmat itu, alamak, Datuk tak apalah Datuk. Okey, dia cakap macam tu Ustaz. Jadi macam mana kita nak belajar untuk mensyukuri nikmat tu Ustaz? Aduh. Ya, betul apa Haji Omar sebut. Nak minta dapat satu benda, dia macam inilah. Pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni melalui, saya mesti letakkan bahawa penyerahan mutlak saya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Biarpun manusia bagi, tetapi itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tidak boleh memisahkan apa saja yang berlaku atas dunia ini daripada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, betul kan? Jadi bila datang sesuatu pemberian, kita kena ingat, adakah pemberian itu untuk mengangkat darjat saya atau untuk menguji saya? Mengangkat ataupun menguji. Ada orang tak ada pangkat, tak ada jawatan, elok hidup dia. Ada orang Tuhan bagi, Tuhan uji. Tapi dengan kedudukan itu, kalau boleh buat sesuatu yang lebih baik untuk umat, mungkin itulah laluan Tuhan nak buka. Farid, kau pergi dengan pangkat dan jawatan ni, go ahead. Kan?
Ada orang dapat dengan pangkat jawatan ini untuk dirasa dia become somebody lah. Itu ujian untuk dia lah. Ujian untuk individu yang merasakan bahawa pangkat dan jawatan itu adalah untuk mengglamourkan dia lagi. Padahal tidaklah begitu. Manusia mesti ingat bahawa pemberian itu Tuhan yang bagi. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya liman mana'ta. Allah Ta'ala, Nabi SAW beritahu bahawa melalui doa itu, wahai Tuhan, tidak ada satu pemberian pun yang kami dapat melainkan dengan izinmu. Kalau engkau tak izin Allah, satu benda pun kami tak dapat. Jadi semua dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma bila kita dapat nikmat, kita mestilah menggunakan nikmat itu pada jalan yang Allah suka. Jangan salah guna nikmat. Nabi Allah Sulaiman alaihissalam dapat pelbagai nikmat, di antara nikmat kerajaan yang paling hebat. Tapi dalam masa yang sama, nikmat itu Nabi Allah Sulaiman alaihissalam gunakan untuk menyebarkan dakwah, untuk membangunkan negara. Sebab itu dakwah Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, biarpun berpusat pemerintahan Nabi Allah Sulaiman di Palestin, tapi antar dakwah sampai ke Yaman. So tersebar. Jadi kedudukan, kerajaan, kuasa, power yang ada. Jadi Nabi Sulaiman manfaatkan semaksimal mungkin, kembalikan kepada rakyat, kepada umat, kepada negara. Jadi baru nampak kesan daripada jawatan atau kedudukan yang dimiliki itu diperlihatkan dalam bentuk syukur, kan? Bukan untuk dia take the opportunity dan juga take the hospitality. Oh, aku sekarang ada jawatan, aku dapat kereta, aku dapat business kelas, aku dapat itu, dapat ni, aku nak enjoy, I want to enjoy my life. Silap lah. Betul tak? Jawatan sesuatu kedudukan datang dengan responsibility. Mana boleh dapat jawatan tanpa responsibility? Jawatan ni bukan untuk glamour, Iman. Jawatan itu untuk menjadi khadam. Kan, sebaik-baik pemimpin adalah sebaik-baik khadam untuk rakyat dia. Kalau saya ni jadi seorang rektor di sebuah kolej universiti Islam, kan? Jadi kolej universiti Islam Selangor. So saya sebagai rektor, saya mesti lihatkan sifat saya kena jadi khadam, kena bekerja. Tak boleh kerah orang lain kerja tapi saya tak kerja. Suruh orang buat, saya enjoy. Saya ambil cuti, saya pergi trip, saya pergi berjalan. Tak boleh. Saya mesti ada kebersamaan. Sebab itu banyak syarikat-syarikat berjaya bila kepimpinan, bila bos-bos besar turun kerja sama-sama. Sukses. Saya pergi company Jepun, Aiman, saja nak share. Saya pergi company Jepun, dia punya pengurus sama semua duduk sama-sama. Dia yang bezakan antara dia partition aja. Dia buat partition dia, kompartmen asing-asing, tapi sebelah tu pengurus, sebelah sini eksekutif. Tak ada bilik khas yang ada kunci-kunci cermin, tak ada. Jadi nak bagi tahu bahawa kita kerja sama-sama, bangunkan sama-sama. Ini pun salah satu sifat tak rasa bongkak dengan jawatan dan pangkat yang ada. Betul tak? Itu nikmat, Ustaz. Jadi dia senjata di tangan, tengoklah macam mana kita nak guna. Ada orang ambil dan guna pada cara yang betul, ada orang ambil untuk cara yang salah. Itu je, Aiman. Kalau nak tengok kita kerajaan, kuasa, Sulaiman lagi berkuasa, Omar bin Abdul Aziz berkuasa. Sepertiga dunia, bukannya dia memerintah satu negeri, satu daerah, tapi dia di sepertiga dunia di bawah penjajahan dia. 2 tahun lebih dia menjadi jajah. Pembesar-pembesar Rom datang. Apa keadilan, apa sistem digunakan oleh Omar bin Abdul Aziz? Nak datang, nak belajar. Cari Omar. Ingatkan Omar bin Al-Khattab, kehadiran tetamu luar negara ni, delegasi dari luar negara ni akan disambut dengan kapet, dengan undangan, dengan nyanyian, dengan hidangan. Tak ada. Mana rumah Omar? Tunjuk di ujung kebun. Adalah rumah usang satu. Mana Omar? Cari kat rumah. Tak ada. Kat mana? Kat kebun. Sedang tidur. Berlapikkan pelepah tamar. Tangan jadi bantal. Baring. Rehat seketika. Pemimpin besar. Pemimpin besar. Pemimpin daripada Rom kata, dia kata, faqad adilta wa nimta. Patutlah kau boleh tidur sebab kau seorang lelaki yang sangat adil. Sampai ungkapan itu dilihat keadilan itu. Dia orang lihat kan banyak tempat dia orang pergi dengan kemewahan dan sebagainya. Betul lah, pemimpin ini mesti ada nampaklah dia punya credibility, tetapi tidaklah sampai memanfaatkan segala kesenangan itu untuk kepribadian. Itu mesej yang kita nak sampaikan dan jawapan kepada Haji Umar supaya kita mensyukuri apa yang kita dapat pada jalan yang Tuhan suka. Jangan gunakan kedudukan, jawatan, pangkat dan juga sebarang pemberian Tuhan itu pada jalan yang salah. Okey, baik Ustaz. Kita nak lihat apakah dia 3 pelajaran yang dapat kita ambil daripada ayat-ayat suci Al-Quran yang telah kita tadabbur tadi supaya kita dapat bawa balik dan kita amalkan perkara tersebut, Ustaz. Silakan. Ya.
Tiga perkara yang dapat kita pelajari daripada ayat yang kita baca. Pertama sekali, bila kita baca tafsir, kita pastikan riwayat-riwayat yang kita terima itu adalah riwayat-riwayat yang sahih. Sebab Al-Quran ini mesti disandarkan dengan riwayat yang sahih. Pertama sekali, tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Sebab itu kalau tuan-tuan lihat, bila saya petik satu ayat, saya akan cari ada tak ayat lain yang seumpama dengan itu, apa konotasi bagaimana ditafsirkan. Jadi pertama sekali, riwayat-riwayat dalam tafsir ini mesti riwayat sahih. Yang keduanya, selalulah beristighfar, mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi bagi mereka yang ada kedudukan jawatan dan pangkat. Yang ketiga, kita hendaklah selalu bertaubat terhadap dosa-dosa yang kita buat. Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang tidak pernah kata tidak kepada orang yang mahu bertaubat. Biar sebesar mana dosa sekalipun, kita disuruh bertaubat. Jangan lupa bertaubat. Beri taubat atau tidak beri taubat itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Tanggungjawab kita mesti minta taubat. Itu tiga perkara yang saya fikir boleh kita jadikan sebagai panduan dalam apa yang kita belajar pada hari ini. Baik Ustaz, kita dah berada di akhir siaran. Mungkin Ustaz, kita nak minta Ustaz untuk mengimamkan doa kita sebagai doa penutup kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'un alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Tuhan kami, di penghujung rancangan Tanyalah Ustaz ini, setelah kami membaca ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim, kami telah mentadabbur dan juga memahami ayat-ayatnya. Ya Allah, berilah kami kekuatan untuk melaksanakan apa yang Kau perintahkan dalam ayat-ayat suci-Mu ya Allah. Berilah kami kefahaman yang tuntas supaya kami dapat laksanakan dalam kehidupan kami ya Allah. Berilah juga kami kemampuan untuk sampaikan ajaran Al-Quran kepada orang lain ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah Al-Quran sebagai panduan hidup kami dan juga menjadi penyuluh kami ketika kami bersedia di alam barzakh, dan menjadi syafaat kami ketika kami bertemu dengan Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah anak cucu kami, sanak saudara kami, mereka yang cintakan Al-Quran. Berilah kami keampunan ya Allah. Kami tidak ada tempat lain untuk mohon keampunan melainkan daripada-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Farid Ravi di atas kupasan ayat Quran yang kita bawakan pada hari ini. Dan esok para penonton, temu janji kita nak cerita tentang ibadah, iaitu tentang visa tanah suci. Yang mana banyak penonton kita ni yang nak pergi umrah ni Ustaz. Baik, kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Haryanto Rizal Rokman dan moderator kita adalah Da'i Hadari. Daripada penonton, kita jumpa esok. Saya Da'i Aiman, mohon maaf di atas terlanjur kata, terlajak bicara. Like dakwah, share ilmu. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih banyak Ustaz.